Saya Ruzana Ibrahim, hos anda untuk Kaki Gunung. Dan hari ini kita akan mendaki Gunung Perlis. Saya Ruzana Ibrahim. Mari sertai saya dalam eksplorasi untuk meneroka, memanjat, mendaki dan pelbagai lagi pengalaman untuk menawan puncak-puncak gunung di serata Malaysia hanya dalam Kaki Gunung. Banjaran Nakawan yang terletak di Perlis merupakan sebahagian daripada formasi Setong, iaitu formasi batu kapur tertua di Malaysia dengan usia 500 juta tahun. Puncak yang bakal dijelajahi kami minggu ini ialah puncak tertinggi di Taman Negeri Perlis. Jadi, eksplorasi kami bermula 516 km dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Kaki Gunung. Okey, hari ini Zana tak sabar nak ke satu-satunya taman negeri di Malaysia. Bukan taman negara tapi taman negeri. Dan sekarang ni kami berada di utara Semenanjung yang mengambil masa 6 jam dari Kuala Lumpur untuk kami melewati puncak yang tertinggi di negeri Perlis yang merupakan puncak pertama yang kita boleh jumpa di utara Semenanjung. Jadi jom ikuti ekspedisi kami ke Gunung Perlis. Pakai nak bawa Zana ke Gunung Cina. Gunung Cina nama dia? Nama lama. Sekarang dia dah tukar ke Gunung Perlis. Ya, satu-satunya gunung yang terdapat dalam negeri Perlis. Kita bersempadan dengan Thailand, negara Thailand. Dekat sini, kita duduk dekat Taman Negeri Perlis. Merupakan taman negeri yang pertama dekat Semenanjung. Dekat Semenanjung, eh? Dekat Semenanjung. Bukan dekat seluruh Malaysia, Semenanjung? Tak, dekat Semenanjung. Dia yang pertama. Dia start tahun 1997. Diwartakan pada tahun 2008. Dia dalam kawasan Taman Negeri Hutan Simpan Mata Air. Mata Air? Ya. Luasan 4,000 hektar lebih lah. 4,000 hektar. Ketinggian kita nak naik air ni dalam 799 meter daripada aras laut. Daripada aras laut. Ya. Aras laut dari sini nak ke puncak berapa kilometer? Itu penting. Ke sini total perjalanan dia lebih kurang 6 kilometer. Kita naik turun lah. Kita bukan turun jalan yang sama, kita naik dari sini, arah sini, kita akan turun sebelah arah gua. Ada satu gua yang turun. Jadi kita akan lalui gua semua tu lah? Tak, hari ini kita tak lalu gua sebab gua tu dia ambil usia masa agak dalam 2 jam. Hari ini kita nak cross ke sini lah, ke trek. Okay. Yang special kat sini dia ada flora fauna dia ada tongkat ali, kacik Fatimah, banyak perubatan lah, tumbuhan-tumbuhan yang perubatan kat sini. Tapi dia tersimpan, dia terpelihara. Jadi orang luar memang tak datang sini untuk petik tak? Dia dalam kawasan Taman Negeri, kita ada undang-undang di bawah siliaan Jabatan Hutan. Hutan Negeri Perlis. Okey, korang tahu tak apa ni? Ini merupakan air tembakau untuk mengelakkan diri kita dari gigitan pacat. Dan hari ini special sikit, istimewa sikit sebab Zana pakai stokin pacat sebab dengan cerita kat sini banyak pacat. Jadi kita sembul satu badan, ya. Selepas taklimat dan doa, bolehlah kita buka langkah pertama kita dengan lafaz Bismillah. Dan Zana agak teruja dalam eksplorasi kali ini sebab gunung ini terletak di atas banjaran batu kapur yang terpanjang di Malaysia, iaitu Banjaran Nakawan. Jadi sudah tentu terdapat pelbagai jenis formasi batu kapur dan juga flora fauna yang menarik yang kita boleh terokai. Jom. Sebelum itu, jam menunjukkan 9 pagi. Jom kita mulakan. Trek Gunung Perlis sebenarnya merupakan laluan hutan mampan sepanjang 12 km yang terbuka kepada orang ramai yang ingin menikmati keindahan hutan semula jadi. Berbeza dengan hutan simpan negeri lain, Taman Negeri Perlis bukan terletak bawah Jabatan Hutan tapi terletak bawah kuasa Negeri Perlis sendiri. Ia juga merupakan taman negeri pertama di Malaysia.
Seperti yang dikatakan Pak Kim tadi, laluan yang diikuti kami hari ini hanya sekitar 3 km ke puncak. Peringkat awal pendakian bermula dengan santai dan landai, tapi kemudian kami sudah perlu menempuh cerun dan formasi batu. Nampaknya ada pokok besar yang tertumbang, jadi kita kena patah balik untuk cari jalan laluan yang lain lah, berbeza. Kenapa kita ikut jalan ni adalah sebab kita nak tengok Waterfall. Oh lah, air terjun. Ketinggian 70 meter. Tak ada rezeki lah? Tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak apa. Jom. Pak Kim ingin membawa kami mengikuti laluan berdekatan dengan sungai, tapi mungkin kami perlu mengubah perancangan kami. Laluan seterusnya membawa kami melalui trek yang curam, jadi kami terpaksa melalui tangga kayu untuk sampai ke atas. Hati-hati ya dengan tangga kayu kat sini. Kami masih dalam perjalanan ke hentian pertama apabila Pak Kim menarik perhatian Zana ke spesies pokok yang menarik ini. Okey. Kita sampai ke pokok seraya. Pokok seraya ni dia sejenis getah. Getah dia macam ni. Okey, getah. Alah patah. Getah ni biasa kita pakai, dia mudah patah. Jadi kalau kita bakar, dia akan ada satu bau macam bau kemian. Okey. Ini getah pokok seraya. Jadi orang memang guna getah dia untuk buat jadikan kemian. bahan dalam kemian dia. Itu memang bahan yang wajib dalam kemian ke? Tak juga, ada campuran dia lagi. Okey, sekarang kita dah tiba di checkpoint pertama dan terdapat 3 checkpoint di sini sebelum kita sampai ke puncak. Kita berehat jap. Pendakian ke puncak Gunung Perlis diteruskan selepas hentian pertama. Di sini kami menaiki tangga dengan cerun lebih kurang 50 darjah. Peringkat kedua pendakian membolehkan kami mengamati keindahan flora yang terdapat di hutan simpan ini. Lebih kurang 616 spesies flora tumbuh mekar di Taman Negeri Perlis. Izora. Okey. Izora ataupun nama Malaysia di pokok bunga jejarum. Pokok jejarum yang ada dekat kawasan rumah kan? Ya, kawasan rumah. Yang ini dia tumbuh liar. Pokok dia boleh membesar satu pemeluk. Right. Okey. Ini kira baby lah, bayi lah. Bayi lagi. Okey. Okey, ini pula sejenis pokok rebung. Dia kata, Malim Gunung kita kata, lebih pendek, lebih manis. Okey, jom teruskan perjalanan. Beberapa ratus meter ke hadapan, kami tiba di hentian kedua. Sambil berehat, Zana sempat membincangkan kepelbagaian biodiversity di hutan separuh luruh ini. Kita dah sampai ke session 2, checkpoint nombor 2 sana. Ada sikit pondok sebelah tu, kita boleh take 5. Okey. Tapi setelah kita jalan pacak tadi Dari daripada bawah ke checkpoint pertama tu pacak kan? Pacak kat sini kita lebih kepada santai landai. Landai. Special dia kat sini ini antara laluan Beruk Kentoy yang hanya terdapat di negeri Perlis. Perlis ya? Ya. Apakah kebarangkalian yang kita boleh jumpa dia? Kebangkalian dia binatang yang bergerak. Kita kena buat sedikit research lah, ambil masa 2-3 hari mungkin insya-Allah boleh dapat dia. Boleh tengok. Okey. Okay, dia tak sangat binatang yang pemalu. Dia akan terancam sekiranya dia terdesak ke apa, dia rasa terancam, dia akan buat serangan juga. Okey, jadi jangan kacau dia lah. Dia macam gorila lah kan? Macam babun. 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 Kita tengok dia tu. Tengok perhati dia jauh je. Iras dia tu macam babun. Tapi kalau dia, apa kita perlu buat kalau tiba-tiba dia nak dia rasa terancam tu? Dia rasa terancam. Dekat sini, kat Perlis, kita belum pernah dapat kes yang dia menggigit. Yang ada satu kes tu dia cuma dia kepung. Sebab dia ramai ke? Dia datang dalam kumpulan. Biasanya dia berkumpulan dalam 50 ekor, 100 ekor. Okey, cara dia kalau kita 50 kalau kita terserempak dalam keadaan dia terancam macam tu, apa yang kita perlu buat, kita cari ranting kayu yang banyak. Contoh macam ni kan. Yang banyak kita acah dia. Kalau satu tak boleh. Dia kena banyak.
Banyak macam ni dia ada rasa takut tak sikit ada nak buat-buat mati tu? Tak lah. Tak. tak mampu. Itu yang kita dalam, kalau kita ramai-ramai tu kita buat bulatan lah. Kita pegang ranting kayu macam ni, kita acah-acah dia. Oh, acah-acah dia lah. Dia biasa dia akan lari lah. Okey. Itu yang dia punya. Dan juga kepelbagaian biodiversity di Taman Negara Perlis ni, kita boleh jumpa juga flora yang apa orang kata dari masa zaman purba tu. Apa panggil dia? Pokok bogok ataupun Pokok bogok ataupun paku haji. Berjutaan tahun lalu. Masih ada? Masih ada. Sebab dia yang keunikan dia tu, dia pertumbuhan dia 1 tahun 1 inci. 1 inci panjang ni. Setahun seinci. Dia ambil masa yang lama lah untuk membesar. Kalau dulu ini kalau dah berjuta-juta tahun tu, apa besar tu? Ada yang lebih tinggi pada saya pun ada. Kita boleh tengok nanti dekat Taman Negeri kat depan tu dia ada orang show sikit. Kita boleh bergambar dengan pokok-pokok. Oh, ada lah. Ada. Dah dekat dalam hutan ni? Ada. Dalam hutan ni dia kawasan batu sebelah gua. Adakah kita akan lalu nanti? Kita akan lalu tapi boleh nampak jauh lah. Kalau dekat Taman Negeri tu kita tengok dekat, kita boleh pegang, boleh bergambar. Boleh pegang tu boleh lah, boleh sentuh Boleh sentuh. Dan satu lagi kita kena berhati-hati dekat Perlis ni. Dekat Perlis ni hutan dia kebanyakan ada ular kapak lah sini. Ular kapak berbisa. Tapi dia tak menyerang kecuali dia terancam lah. Biasanya dia akan duduk di daun-daun macam ni kan. Dia akan melengkar duduk kat sini. Okey, cara kita boleh kacau lah. Tak, cara kita nak protect dia kalau kita jumpa atas trek, kita cuma ambil kayu sebatang, letak dia, alihkan dia ke tempat yang selamat lah. Sebab dia siang dia rabun, dia tak nampak. Dia aktif malam. Oh, siang rabun. Siang dia tidur. Kita kalau main trek daki-daki gunung dekat Perlis ni, yang kita kena hati-hati lah dengan spesies tu. Okey, ular kapak. Ular kapak. Ini cara protection yang saya daripada pengalaman saya. Apa kita boleh buat bila terkena gigitan ni, kita bagi dia minum air gula yang pekat. Kasih siapa minum? Kasih kita minum ke? Yang kena serang, yang kena patuk dengan ular tadi kan. Kasih ular tu minum. Yang kena patuk dengan ular tu, kita bagi dia minum air gula. Air gula tu memekatkan darah. Jadi bisa tu lambat sampai ke tempat yang boleh meragut nyawa lah kan. Jadi terus kasih dia minum air gula. Jadi ada masa kita nak bawa dia ke hospital ataupun klinik berdekatan. Jadi kalau nak naik Gunung Perlis ni, kalau boleh bawa gula, air, yalah kan? Ya, itu perlu. Itu perlulah. Ya, perlu. Bawa tak? Ada. Okey. Itulah kegunaan malim gunung. Banyak juga tips berguna yang diberikan Pak Kim tadi. Sebagai pengunjung di hutan simpan yang diwartakan, kita perlu menghormati persekitaran serta warga hutan yang menjadikan kawasan ini tempat tinggal mereka. Perjalanan diteruskan dengan santai disebabkan keadaan tanah yang landai. Disebabkan trek ini jarang digunakan, terdapat banyak pokok-pokok tumbang menghalang laluan kami. Nasib baik Pak Kim ada untuk membantu membuka laluan untuk kami. Trek cerun kemudian membuka kepada formasi batu besar. Bunyi air terjun menarik perhatian Zana. Pak Kim. Ya. Ni kedengaran air terjun ni. Ya, air terjun yang kita tengok kat bawah tadi. Dia tak ada rezeki, pokok terbalik. Kita tak nampak. Air terjun dia starting dari sini. Ketinggian dia lebih kurang 70 meter. Mula dari sini tapi tak nampak pun. Kita dengar jauh. Dengar jauh sebab kita turun bawah. Oh, okey. Jadi ketinggian dia bermula dari sinilah. Kedudukan dia antara lembah, bukit. Bukit sini, bukit sini. Air kat tengah. Berapa ketinggian dia? 70 meter. 70 meter. Tinggi juga tu. Tinggi. Tak apalah. Tak dapat lihat. Boleh dengar saja. Pun okeylah. Okey, kita nak merentasi lautan Pacat ini dan kita jumpa selepas ini. Keheningan suasana hutan menemani kami sepanjang perjalanan kami menuju puncak gunung yang turut dikenali sebagai Gunung Cina ini. Peringkat ketiga pendakian melibatkan trek yang landai dan beberapa bahagian yang tidaklah begitu curam.
Hanya tinggal satu hentian saja sebelum kita tiba di puncak idaman. Okey, sekarang kita berada di checkpoint ketiga yang merupakan checkpoint yang terakhir sebelum kita sampai ke puncak, ya. Okey. Sebelum sampai puncak, ya lebih kurang 45 minit ataupun sejam, bergantung pada pace kita akan sampai ke puncak. Boleh tak? Tapi jam saya mengatakan kita dah berjalan mendaki selama 2 jam. Banyak 2.5 kilometer. Yes. Oh, bukan hampir 3 kilometer naik. 3 kilometer lebih. Okey, kita sikit lagi. Sikit lagi. Ya okey, tapi sebab baca-baca ni mengganggu konsentrasi tau. Mengganggu. Setelah lebih kurang 2 jam perjalanan, bunyi air terjun menyambut kami. Air terjun comel ini menandakan kami sudah tiba 520 meter dari paras laut. Memandangkan lokasi ini adalah punca air terakhir sepanjang trek, kami berehat sebentar. Okey, di checkpoint ketiga merupakan water point yang terakhir sebelum kita sampai ke puncak. Dekat sini kita boleh tengok punca air dia keluar daripada batu. Yang situ jelas nampak. Ini memang Dia tak ada sungai lagi daripada atas. batu. Daripada batu. Uish. Itu kebesaran Tuhan lah yang kita boleh tengok. Ya, kat betul. sini. Inilah punca. Punca air. yang adakah dia bersambung dengan air terjun tu tak? Bersambung. Sambung lah. Sampai bawah. Wow. Ini jenis batu yang terdapat dekat Negeri Perlis ni. Yang dinamakan Gunung ni ke di Negeri Perlis? di Negeri Perlis. Geopark. Kebanyakan dia ada kristal yang bercahaya macam ni, kita boleh tengok. Dia kena matahari dia berkilat. Sejenis kristal lah. Yang ini kalau hitam dia ada berjenis-jenis color dia. Dia ada merah, ada hijau. Dia bukan lah nampak. Kalau kita dia tak mati kan? Tak, dia kalau dia lembab, dia makin membesar. Oh ya? Ya. So kalau kita rendamkan di dalam air dia makin besar. Biasanya macam dekat negeri Kedah yang dikomersialkan Gunung Keriang tu kan. Gunung Keriang dia orang spray air lah. Wow. Keadaan geologi Gunung Perlis yang berusia ratusan juta tahun ini mewujudkan pelbagai jenis komposisi batuan yang unik. Hanya 200 meter lebih sebelum tiba di puncak. Semangat ni! Okey, sekarang kita berada di persimpangan sepadan antara Thailand dan Malaysia. Sawadika. Sawadika, Kak Kun Kak. Jadi kita nak pergi Thailand ke Malaysia ni? Kita pergi Malaysia. Malaysia dah. Thailand. Alright. Next time boleh. Selepas hampir sejam dari hentian ketiga, beberapa batu penanda muncul di hadapan kami. Akhirnya, kami sudah tiba di titik akhir puncak gunung paling utara di Malaysia. Pendakian kali ini agak berbeza kerana kami tidak disambut dengan panorama 360 darjah. Namun, kami tetap berpuas hati dengan pencapaian kami kali ini. Inilah batu yang Zana maksudkan. Kat situ adalah Siam, Kak Kun Kak Naha. Dan di sini adalah Perlis, nah. Selepas 4 jam kemudian, kita sudah pun sampai di kemuncak Gunung Perlis yang berketinggian 733 meter dari paras laut. Dan menurut malim gunung kita, kalau kita melewati batu sempadan itu, kita sudah memasuki kawasan hutan simpan Taliban Negara Thai ataupun Taliban National Park. Tapi jangan beranganlah kita nak merentasi sempadan sebab kawasan hutan ini dikawal rapi oleh pegawai perhutanan dan juga pihak yang bertanggungjawab.
rasanya walaupun tiada pandangan panorama seperti gunung-gunung yang lain, tapi akhirnya Zana tiba juga di titik paling utama di utara Semenanjung Malaysia. Saya Rizana Ibrahim, jumpa lagi dalam Kaki Gunung.